Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Kamarudin dengan nombor matriks A188073. Dalam video ini, saya akan berkongsikan kepada semua mengenai mencegah kemungkaran. Pertama sekali, saya ingin bertanya, apakah itu dakwah? Dakwah ialah amar ma'ruf nahi mungkar yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Saya ingin berkongsi tentang satu hadis Nabi SAW yang sangat popular mengenai mencegah kemungkaran, dan saya rasa kebanyakan orang pernah mendengarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Riwayahul Muslim. Hadis ini bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lidah. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan hati. Dan sesungguhnya, mencegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Poin yang pertama yang kita peroleh daripada hadis ini ialah, jika kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kita mencegah dengan tangan. Mencegah dengan tangan ini bermaksud mencegah dengan menggunakan kuasa yang ada pada diri kita. Sebagai contoh, sebagai seorang ayah boleh menggunakan kuasa yang ada pada dirinya untuk mengajak dan membimbing ahli keluarganya yang lain ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Sebagai contoh, seorang ayah boleh merotan anaknya jika anaknya masih tidak menunaikan solat pada umur 10 tahun seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Seterusnya, sebagai seorang pemimpin, sebagai contoh, kita boleh menggunakan kuasa yang ada pada diri kita untuk menegakkan syiar Islam dalam negara dan kerajaan pimpinan kita seperti melaksanakan hukum Islam dan sebagainya. Poin kedua dalam hadis ini ialah, jika tidak mampu mencegah dengan tangan, maka kita hendaklah mencegah dengan lidah. Mencegah dengan lidah bermaksud kita mencegah sesuatu kemungkaran itu dengan menggunakan lisan atau perkataan. Kita mestilah mengamalkan adat Islam untuk mencegah kemungkaran dengan menggunakan lidah. Sebagai contoh, kita hendaklah memberikan nasihat dengan lemah lembut, secara berhikmah, agar si fulan yang melakukan kemungkaran itu lebih terbuka hati mereka, insya-Allah, untuk menerima teguran kita dan kembali kepada jalan Allah SWT. Kita janganlah sesekali menggunakan bahasa yang kasar, mencaci atau mengherdik mereka, kerana ini akan membuatkan pintu hati mereka akan tertutup untuk menerima sebarang teguran daripada kita, dan ini membuatkan mereka lebih jauh daripada agama Islam. Poin ketiga pula ialah, jika kita tidak mampu mencegah dengan lidah, maka kita hendaklah mencegah dengan hati. Mencegah dengan hati bermaksud, jika kita tidak mempunyai sebarang kuasa atau tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada orang lain, maka kita hendaklah mempunyai satu perasaan yang sangat benci apabila kita melihat kemungkaran yang sedang dilakukan. Benci di sini bermaksud bukan benci kepada si pemelaku maksiat, tapi berbenci kepada kemungkaran yang dilakukannya. Kenapa kita tidak perlu benci kepada si pemelaku maksiat? Hal ini kerana kemungkinan pada masa akan datang Allah SWT akan menguji kita dengan kemungkaran yang sama. Oleh itu, sudah cukup untuk kita benci kepada kemungkaran itu. Dan ketahuilah kita bahawa hati yang berasa benci apabila melihat kemungkaran ialah hati yang hidup. Poin yang keempat pula ialah, jika tidak mampu mencegah dengan lidah, maka hendaklah kita mencegah dengan hati. Dan sesungguhnya mencegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kenapa mencegah dengan hati itu dikatakan sebagai selemah-lemah iman? Hal ini kerana jika kita mencegah dengan hati, ini hanya memelihara diri kita daripada kemungkaran tersebut tanpa memberi kesan kepada orang lain. Namun, ini sudah jauh lebih baik daripada kita tidak ambil peduli, bahkan seakan-akan redha dengan kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita sendiri. Jika perkara itu berlaku, maka ketahuilah kita bahawa hati kita sedang dalam masalah dan kemungkinan besar ianya telah pun mati. Oleh itu, marilah kita sama-sama muhasabah diri dan mengenang kembali apakah amalan yang telah kita lakukan sepanjang hidup di muka bumi Allah yang fana ini. Oleh itu, sekadar itu dulu perkongsian saya dalam video ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya harap video ini dapat memberikan kebaikan kepada orang walaupun sekelumit, kerana kebaikan sebesar biji zarah itu adalah sangat bermakna, sangat bernilai di sisi Allah SWT. Oleh itu, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.